Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Syazana Lokman bersiaran dari Majlis Sukan Negara Bukit Jalil untuk Buletin MSN. Kita mulakan buletin dengan rangkuman berita sepanjang minggu ini. Jom saksikan. Kejohanan Junior Cycling Malaysia Siri 3 2024 yang berlangsung pada 29 Februari hingga 2 Mac 2024 di Kuala Nurus, Terengganu menyaksikan penyertaan lebih 300 orang peserta untuk 18 kategori keseluruhan. Kejohanan kali ini mempertandingkan acara ujian masa perseorangan sejauh 16.4 km dengan pelibatan 84 pelumba dari 21 pasukan negeri dan kelab seluruh negara, diikuti acara lepas beramai-ramai dengan penyertaan 189 pelumba dari 21 pasukan negeri dan kelab. Kesemua pelumba dibahagikan mengikut kategori umur bawah 17 tahun dengan jarak perlumbaan sejauh 65.1 km sementara 108.5 km bagi kategori bawah 21 tahun. Seramai 38 orang pelatih AMD generasi 2011 melaporkan diri di Akademi Bola Sepak Mokhtar Dahari bagi kemasukan baru 2024 pada 1 Mac bermula jam 10 pagi hingga 12.30 hari. Tamat sesi pendaftaran, program sehari itu diteruskan dengan sesi taklimat program keseluruhan AMD kepada ibu bapa dan pelatih yang disampaikan oleh Pengarah Bahagian Bakat dan Pembangunan Wanita, Encik Muhammad Safrul Shah Yusof. Dalam pada itu, satu kursus pencarian bakat telah berlangsung selama 4 hari pada 2 hingga 5 Mac 2024 di Akademi Bola Sepak Negara Mokhtar Dahari. Kursus yang dikendalikan oleh Sir Colin Chambers dari International Professional Scouting Organisation menyaksikan pelibatan 28 orang jurulatih Akademi Bola Sepak Negara Mokhtar Dahari. Antara pengisian program termasuklah sesi perkongsian pengalaman, teori dan penerangan berkaitan pencarian bakat serta sesi praktikal yang melibatkan perlawanan persahabatan antara pelatih AMD. Karnival Bakat Kebangsaan Siri 1 2024 yang diadakan dari 29 Februari hingga 3 Mac di Shah Alam telah dianjurkan dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Selangor. Karnival kali ini mempertandingkan 4 jenis sukan seperti memanah, pimpong, angkat berat dan juga wushu. Paling menarik, jelas kelibat beberapa bekas jago wushu negara yang kini bergelar jurulatih dengan cita-cita meneruskan legasi sukan yang diceburi di negeri kelahiran masing-masing. Diana Bong antara figur rasukan wushu negara yang kini bergelar jurulatih untuk pasukan Sukma Sarawak. Beliau yang ditemui semasa Karnival Bakat berkata, pengelolaan karnival ini seperti merealisasikan impiannya melihat lebih ramai bakat wushu peringkat akar umbi dari seluruh negara, terutamanya dari Sarawak, berkumpul dan bertanding di karnival kali ini. Kami memang sangat rasa berbesar hati dan gembira kerana wushu akhirnya ada lebih banyak pertandingan. Kemudian Karnival Bakat ini boleh memupuk lagi ataupun membagi peluang bagi atlet-atlet baru kan untuk keluar bertanding. Jadi kali ini adalah satu peluang yang baik untuk atlet muda yang tak pernah keluar dari Sarawak untuk bertanding kat Semenanjung ni. Menjelang Sukan Malaysia edisi ke-21 Sarawak yang bakal berlangsung Ogos ini, bekas juara Wushu Dunia 2013 ini turut bercerita mengenai persiapan pasukan Wushu Sarawak yang masih di peringkat pemilihan jago-jago remaja bagi mewakili pasukan tuan rumah ke tamasya tersebut. Kali ini memang sangat berbesar hati Sukma ada kat Sarawak, jadi memberi satu keistimewaan bagi atlet Sarawak untuk perform mewakili Sarawak. Jadi sekarang adalah pada tahap long list. Long list punya nama sudah keluar. Mereka sedang bersedia dengan lebih dekat lagi supaya boleh perform sebab dalam masa 4 bulan saya rasa sudah Sukma. Kemudian kami memang menunggu peluang untuk keluar berlatih di luar negara juga. Pada masa sekarang kita kejohanan yang terdekat ialah bulan 5 iaitu KPM. Mungkin atlet yang bawah 18 mereka boleh keluar untuk satu pendedahan yang awal iaitu macam pre-Sukma mereka untuk menyertai kejohanan. Bagi mereka yang lebih daripada 18 kita mengharap boleh ambil pertandingan yang kat luar negara.
Dalam pada itu, Karnival Bakat Kebangsaan Selangor Siri 1 2024 mendapat sambutan menggalakkan dengan penyertaan seramai 772 atlet cilik dari seluruh negara untuk 4 jenis sukan di mana negeri Melaka mencipta kejutan menduduki tempat pertama hasil kutipan pingat tertinggi keseluruhan dengan 20 pingat emas, 21 perak dan 12 pingat gangsa, meninggalkan Perak di tempat kedua dengan 19 emas, 13 perak dan 17 gangsa, sementara negeri Kedah di tangga ketiga dengan 19 emas, 12 perak dan 9 gangsa. Pelumba berbasikal lebuh raya wanita negara Nur Aisyah Muhammad Zubir menyuarakan hasrat untuk memiliki kelengkapan basikal yang lebih berkualiti dalam membantunya membuat persiapan terbaik sebelum Kesukaan Olimpik Paris. Hasrat itu diluahkan Nur Aisyah ketika lawatan Chef de Mission Datuk Hamidin Muhammad Amin ke Velodrome Nasional Nilai baru-baru ini. Bakal membuat penampilan julung kalinya di pentas sukan berprestij dunia, Sukan Olimpik Paris Julai depan, Nur Aisyah mendambakan persiapan terbaik menghadapi tamasya 4 tahun sekali itu. Justeru pelumba berusia 26 tahun itu berharap beberapa peralatan atau aksesori basikal diperlukan dapat dipenuhi demi membantu dirinya membuat persiapan terbaik dan mencapai prestasi optimum. Equipment basikal yang penting sebab saya nak bawa benda tu kita pun dah tahu sebab kita pun nak lawan dengan world class punya rider, of course dia punya equipment pun dah top, paling top dia orang pakai kalau kita pun pakai yang tak bawa pada dia orang, macam mana kita nak lawan dia orang macam kat situ pun penting main peranan juga walaupun kita nampak sikit dalam 30% benda tu main peranan Dalam pada itu, mengulas mengenai persiapan ke Paris, Nur Aisyah merancang untuk berkampung di Belgium bermula Mei depan selain menyertai 2 kejohanan terdekat iaitu di Vietnam dan Thailand. Selepas ni saya akan pergi race dulu kat Vietnam. Habis Vietnam tu saya akan ke Thailand untuk training camp. Lepas tu terus sambung lumba kat sana, Tour of Thailand. Habis Tour of Thailand tu kita akan balik Malaysia kejap. Lepas tu bulan 5 baru pergi ke Belgium balik untuk rasa macam mana perlumbaan kat sana untuk cuba lumba-lumba dengan World Tour punya rider semua. Sementara itu, jurulatih berbasikal lebuh raya wanita negara, Amir Mustafa Rosli berkata, beliau yakin dengan keupayaan dan komitmen pelumba berbasikal dari Terengganu itu untuk menghadapi program latihan yang lasak dan keras. Untuk sekarang ni memang kita strength endurance dan juga tapi bagi saya kita akan ada tour Vietnam. So saya tidak terlalu cepat sangat sikit the program. So dekat tour Vietnam tu kita boleh masuk speed. So sebab dia adalah satu perlombaan So sebab bagi saya untuk sampai ke bulan 8 tu kita ada bulan puasa So kat situ saya kena pandai untuk atur dia punya plan untuk Aisyah. Tambah beliau, bukan sesuatu yang mustahil buat Aisyah untuk mencipta kejutan di tamasya sukan terbesar dunia itu meskipun dia bakal menghadapi perlumbaan yang mencabar dengan jarak kayuhan 267 km. Untuk petersia tu bagi saya Aisyah ni dia memang dia lasak. Memang dia rider yang lasak, dia domestik dan dia juga boleh sprint So bagi saya tak ada masalah kalau ada keajaiban berlaku pada dia sebab bagi saya tak ada yang mustahil, cuma nak plan tu nak kena betul Terdahulu Aisyah dipilih menggalas cabaran negara dalam acara lebuh raya wanita di Sukan Olimpik Paris 2024 apabila Malaysia layak secara merit menerusi slot benua Asia selepas menghabiskan perlumbaan di kejohanan berbasikal Asia di tempat kedua teratas di kalangan pelumba negara yang belum layak ke Olimpik. Pemilihan itu sekaligus menyaksikan dia mencipta sejarah menjadi pelumba wanita pertama negara yang layak beraksi di pentas Sukan Olimpik bagi acara tersebut. Perhimpunan Atlet Program Podium Fasa 1 telah diadakan pada Isnin melibatkan 238 atlet dan jurulatih dari 17 jenis sukan. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Adam Adli telah hadir menyampaikan amanat pada majlis tersebut.
Dalam ucap pertama yang disampaikan, Adam Adli yakin melalui fasa pertama latihan sepanjang tahun ini, semua atlet mampu menjelmakan harapan yang cerah dalam penyertaan Sukan C di Thailand tahun depan. Jelas beliau, paling utama adalah melihat pencapaian lebih gemilang berbanding dengan pencapaian dalam temasya lalu. Cabaran utama kita adalah untuk mempersiapkan diri kita menjadi jago serantau dan dapat melenyapkan kehebatan tetangga kita sama ada Thailand, Vietnam maupun Indonesia. Melalui latihan yang berkualiti tinggi dan disiplin yang luar biasa, saya harap kejayaan dapat kita genggam bersama-sama. Ini adalah misi besar yang tentu sekali digalas oleh semua yang berada dalam ruang dewan ini. Beliau turut melahirkan keyakinan kontingen Malaysia mampu merealisasikan impian rakyat Malaysia menggenggam pingat emas pertama di Sukan Olimpik Paris 2024 yang akan membuka tirai pada 26 Julai depan. Dan kita sedar jalannya tak mudah, jalannya berliku-liku, mencabar, namun semangat juang yang tinggi yang dimiliki oleh semua atlet kita, tidak mustahil negaraku akan berkumandang di bumi Perancis. Untuk rekod, program podium ketika ini melibatkan 350 atlet serta 76 jurulatih dari 31 jenis sukan. Laporan tadi mengakhiri buletin edisi kali ini. Bagi pihak warga sukan, kami mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa kepada seluruh muslimin dan muslimat. Sehingga kita berjumpa lagi di edisi akan datang.